semua, hari ni kita nak tengok bahagian terakhir sistem pembiakan dalam manusia. Lepas tu kita cuba jawab soalan praktis formatif ya. Tajuk ini ialah kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Jadi persoalannya ialah kenapa pemeriksaan kesihatan itu penting. Jadi yang ini diberikan kepentingannya kenapa kena buat pemeriksaan kesihatan. Satu, untuk mengesan sistem awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Jadi kalau kita boleh kesan awal penyakit kronik, kita boleh rawat lebih awal dan ia tidak merebaklah. Okey. Kemudian kanser yang melibat sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Jadi ini ialah seperti yang apa saya cakap tadi lah ya, kenapa kita kena kesan simptom awal penyakit kronik. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan. Jadi kalau kita boleh kesan awal, penyakit itu belum parah, kita boleh jimatkan kos rawatan dan lebih cepat orang tu sihat kan. Jadi kaedah pencegahan kehamilan yang betul pula dapat difahami untuk yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi masa pemeriksaan kesihatan juga nanti doktor akan sentiasa bagi nasihat dan penerangan lah kepada pasien tersebut lah kan. Jadi okey, seterusnya kita pergi pada praktis formatif 4.6. Senaraikan 4 punca kemanduran lelaki dan perempuan. Ini ada dalam buku teks kamu jawapannya. Yang lelaki dia ada 4 punca. 1. Kualiti sperma rendah. 2. Bilangan sperma tidak mencukupi. 3. Testis tidak menghasilkan sperma ataupun mati pucuk. Ini sebab soalan ni dia bagi lelaki dan perempuan kan. Kita ada 3 lelaki yang sama kan untuk lelaki dan perempuan, tapi ni bagi 4 punca kemanduran lelaki, 4 punca perempuan, dia kita buat asing-asing. Yang perempuan pula, ovari tidak dapat dihasilkan, ovari tidak dapat menghasilkan ovum, tiub fallopian tersumbat, uterus tidak normal ataupun ada ketumbuhan dalam uterus. Yang kedua, apakah kaedah yang dapat digunakan untuk membantu pasangan suami isteri mendapatkan zuriat jika suami tidak subur? Kalau tidak subur, lelaki tu boleh mendapat suntikan ubat hormon ataupun pembedahan ya. Yang B, tiub fallopian isteri tersumbat, boleh guna pembedahan juga kan, ataupun guna kaedah IVF. Ketiga, terangkan cara-cara pencegahan kehamilan, vasektomi dan ligasi. Yang vasektomi ni ialah memotong dan mengikat kedua-dua duktus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Untuk ligasi pula, kedua-dua tiub fallopian dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan bayi tabung uji? Bayi yang terbentuk melalui kaedah IVF di mana sperma dan ovum bersenyawa dalam bekas kaca. Kemudian embrio yang telah tersenyawa dimasukkan ke dinding uterus wanita.
5. Nyatakan dua kepentingan individu melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. 1. Untuk mengesan simptom awal penyakit kronik. 2. Mengurangkan risiko masalah kesihatan yang perlukan kos rawatan yang tinggi. 6. Menggugurkan kandungan tidak seharusnya dijadikan sebagai cara untuk mengawal kelahiran. Berikan pendapat anda. Ini kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun nyawa itu masih dalam kandungan. Jadi itu pendapat kita lah. Awak boleh tulis pendapat yang lain yang dirasakan logik ya.